Okey, dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh buat sistem agent dengan menggunakan website WordPress anda. Simple system agent. Check it out. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali dalam tips konsen internet marketing terkini bersama saya Fairuz Azad. Dan jika anda baru first time berada pada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bahagian bawah ini untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan pemasaran online yang terkini. Dan untuk video ini, based on ramai yang bertanya kepada saya, bagaimana nak buat sistem agent yang simple menggunakan WordPress. Jadi, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara anda boleh buat simple system agent dengan menggunakan WordPress anda. Okey. So, untuk sistem agent ni, apa yang berlaku adalah macam ni. Dalam sistem agent ni, seorang agent tu boleh register dalam sistem agent anda. And then dia ada form lah. Bila kat website tu dia ada form, dia boleh register. Once dia register, harga yang dipaparkan dekat produk dalam website anda tersebut adalah harga untuk agent. Maksudnya, hanya agent saja yang akan dapat harga tersebut. Kalau kata bukan agent, dia tak akan dapat harga itulah. Contohnya harga kopi RM19. Tapi untuk agent bila dia log in, dia akan dapat RM15. And then dia boleh buat tempahan melalui website anda dan anda buat penghantaran. Simple macam tu. Okay? Alright. Untuk kita buat sistem tersebut, ada dua parts. Yang pertama adalah saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda create register form. Okay, ada beberapa plugin yang anda perlu gunakan. And then pada part kedua, anda kena install satu plugin. Ini yang dinamakan Booster Plus for WooCommerce. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Dan anda boleh beli plugin tersebut ataupun anda boleh klik pada description bawah ni. Sebab saya juga ada license untuk plugin tersebut. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana cara untuk anda create sistem agent anda. Okey, baiklah, untuk pertama kalinya anda buka kepada laman e-commerce anda. Ini contohnya laman e-commerce. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita nak create satu register page. Maksudnya kat bahagian atas ni, kat menu atas ni ada satu kita nak letak as a register agent. Okay, alright. And then untuk register agent tu, untuk memudahkan kalau kata ada orang nak menjadi agent, dia klik je pada menu. And then dia boleh daftar sebagai agent lah. Jadi so macam mana nak buat page register agent tu dan detail-detailnya. Okay, first anda pergi kepada bahagian WordPress dashboard anda. Masuk ke dalam WordPress dashboard anda. And then anda add new. Pergi bahagian page dan add new. Create satu page baru. Okay, kita namakan dia register agent. Tak kisahlah anda nak namakan apa, tapi saya namakan register agent. And then dekat sini saya just publish. Okay, once dah publish, kita view page. Okay, dia macam ni. Okay, sekarang ni dia akan jadi register agent macam ni lah. Dia ada simple register agent, tapi kita tak letakkan lagi form borang kat sini. Jadi so macam mana nak letakkan form borang kat sini adalah, okay, kita pergi pada dashboard semula. Okay, anda kena install dua jenis plugin. Okay, pergi kepada plugin and then install plugin. Okay, and then add new. Okay, yang sini anda install satu nama dia user role editor. Okay, alright. Yang ni user role editor ni anda install and then anda active. Macam ni saya dah install. And then satu lagi, nama dia user registration. Okay, user registration ni pun sama juga, anda install dan activate. Yang ni saya dah install dan activate lah. Yang ni user registration custom registration by WP Everest ni. Okay, once anda dah install kedua-dua plugin tersebut, okay, apa yang plugin ini akan buat adalah
dia akan, bila orang subscribe ke dalam kita punya borang, contohnya tadi saya buat login. Okay, kalau ada orang subscribe kepada kita punya borang kat register page, dia akan terus assign as a agent. Okay, assign as a agent ke atau stokis ke, kita pulang kepada anda nak letak sebagai apa. Okay, once dua dah ni, sekarang ni anda nak createkan borang. Macam ni nak createkan borang. Okay, bila anda dah install, akan ada user registration kat bahagian tepi ni, and then anda pergi kepada user registration punya page. Okay, dia ada default form. Kat sini. Anda boleh gunakan form ini, ataupun anda nak create baru pun boleh. Macam saya create baru lah, add new. Okay, jadi kita nak dia masukkan apa. Contohnya okay, kita namakan dia, title ni kita namakan dia search field. Okay, kita namakan dia register agent. Okay, right. Okay, apa field yang kita nak letak? Biasanya kita akan letakkan user email, user password. And then kalau kita nak tambah, biasanya saya akan tambah username. Okay, username saya naik atas. Username, user email, user password dengan confirm password. Okay, ada 4 ni. Okay, kalau contohnya anda nak letak lain pun boleh. Dia ada banyak input field yang anda boleh letakkan. Tapi basically saya nak memudahkan pendaftaran agent tu, username, user email, user password dengan confirm email. User password ni adalah password yang okay, jap, confirm email. Jap, sorry, bukan confirm email, confirm password saya nak buat. Confirm password. Okay, bila letak password, confirm password. Okay, di mana bila dia ini email ataupun username, dia boleh gunakan untuk login untuk ke bahagian agent lah, ke bahagian dashboard agent mereka. So anda pergi kepada sini, dah settle field yang anda nak, anda create form. Okay, form successfully created, tekan OK. Okay, alright, nampak tak dia ada satu ID dekat sini. Okay, so kita pergi kepada user registration. Okay, dia ada register user registration form ID. Okay, sekarang anda pergi balik dekat. Okay, sebelum tu pergi kepada edit. Sebelum saya terlupa. Okay, form setting. Okay, kat form setting ni adalah anda nak kena pastikan apa role yang anda nak assign bila orang tu masuk ke dalam anda punya register dalam anda punya borang tadi. Okay, macam kat sini dia ada admin, editor, order, contributor, subscriber, customer, shop manager, agent. Okay, macam mana kita nak masukkan role ni? Kita contohnya nak tambah role. Macam ni saya letak agent, tapi saya nak tambah contohnya stokis dan sebagainya. Saya ajar. Okay, pergi kepada user, and then yang ni yang plugin yang kedua tadi yang ada gambar muka orang tu kan. User role editor, pergi sini, and then saya buka kepada tab yang baru. Okay, ini adalah user yang ada. Okay, agent, author dan sebagainya. So dekat sini contohnya saya nak create stokis ataupun saya nak create agent lah. Saya akan buat, tadi saya dah letak agent, tapi saya nak ajar anda macam mana nak letak agent pula. Okay, okay, alright. Dekat sini adalah apa yang kita allow agent tersebut untuk access. Kat sini banyak. Okay, contohnya dekat sini, ni adalah apa-apa yang kita beri access kepada mereka. Tapi kita tak nak mereka, sebab kalau kata kita access, ni access as admin, dia macam-macam dia boleh buat. Dia boleh nampak dashboard kita, dia boleh tengok kita punya order semuanya. Kita tak nak dia access macam tu. Jadi untuk
role as a agent, kita nak dia role as a subscriber. Kalau role as a subscriber, nampak tak? Subscriber ni dia paling minima dia boleh buat. Apa yang dia boleh buat kat dalam kita punya dashboard adalah dia boleh read sahaja. Okay, subscriber lah. Okay, jadi kalau contohnya saya pergi kepada author kan, dia ada certain feature yang dia boleh access. Jadi sekarang ni kita nak add sebuah role tu, kita nak assign role, tapi kita tak nak dia dapat banyak sangat access ke dashboard lah. So kita namakan dia agent. Display role name pun kita namakan agent. Okay, make a copy of, ni yang saya kata tadi tu. Jadi kita nak dia make a copy of subscriber. But subscriber adalah orang yang paling tak dapat banyak access. Okay, and then kita add role. Okay, nampak dah ada agent kat sini. So kita dah create satu role. Contohnya anda nak create role untuk stockist, anda nak create master agent dan sebagainya pun anda boleh buat pada bahagian sini. Okay, once kita dah create ni, and then kita pergi balik kita punya form tadi. Okay, dan kita refresh. Okay, ni form tadi Okay, kita masuk balik lah daripada awal. Contohnya user registration. Ni form yang saya dah buat tadi. Okay, kita edit dulu. Kita nak bila orang isi form yang kita buat ni, dia terus jadi agent. Jadi default user role tadi tak ada agent kan, sekarang dah ada agent lah. Okay, alright, and then kita update form. Okay, okay. Yang ni banyak yang anda boleh custom. Anda boleh customkan dekat bahagian sini lah. Okay, alright. So apa yang akan berlaku adalah once dia anda dah setting semua ni, anda pergi kepada bahagian form. Nampak tak? Ada shortcode kat sini. Anda kena copy shortcode, masukkan ke dalam page yang anda buat tadi. Contohnya saya pergi kepada tadi page. Saya buka satu lagi. Okay, yang ni page tadi kita guna page apa tadi? Register agent kan. Kita edit. Bila kita edit sini, kita edit okay, nak senang kita gunakan edit with Elementor. Okay, dekat sini kita boleh buat simple form. Kita contohnya masukkan heading kat sini, and then kita masukkan contohnya daftar sebagai agent kami di sini. Okay, alright, and then ni anda boleh custom lah, tapi saya nak letakkan yang simple sahaja. And then dah pergi pada nama dia shortcode. Masuk ke dalam ni. Okay, dekat sini ada masukkan yang tadi register agent ni. Copy this one dan masukkan ke dalam user ni, saya buang. Masukkan ke dalam ni. Ctrl V. Okay, nampak dia dah ada muncul username, user email, user password, confirm password kat sini. Okay, dia ada bonus submit lah. Kita tekan apply. Okay, and then update. So dah update, anda boleh exit to dashboard. Okay, so anda dah ada register agent punya page. So kalau kita view, kita preview this page macam okay. Permaling contohnya, kita update. Okay, kita view this page. Okay, ni register agent ni dia akan jadi macam ni. Okay, right. Ni masukkan username, password dan sebagainya lah. So macam mana kita nak munculkan register agent ni dekat bahagian menu ni supaya orang mudah. Okay, jadi pergi kepada sini, pergi kepada bahagian appearance, klik menu. Okay,
Kita boleh patah balik. Okay, dekat bahagian menu ni, okay, kalau kita buka kita punya site, okay, okay, dia ada macam ni. Dia tak ada register agent. So macam ni kita nak masukkan register agent, kita pergi ke sini, dekat bahagian page ni, klik ni, add to menu. Once kita add to menu, dia akan pergi kepada bahagian bawah ni. Okay, ni first dia tak ada kan, ni sini. Okay, ni tak ada. Bila saya add ni, and ni saya save menu. Okay, kita patah balik kepada laman web kita yang actual. Patutnya dia akan berubah, dia ada satu lagi register agent lah. Okay, alright, once dia register, okay, username, user email, user password, confirm email ni, dia akan jadi kita punya agent. Macam ni kita nak confirmkan. Contohnya saya namakan ni Fairuz. Saya nak confirmkan dia jadi agent ke tak. User email, masukkan je email apa-apa, use password, confirm password, and then kita submit. Kita nak test. Okay, email already exist. Sekejap, saya ubah email, submit. Okay, dia akan masuk. Okay, dia akan masuk ke dalam ni. Okay, sekarang ni, okay, pergi pada bahagian user. Okay, sekejap, saya dah terlog out sebenarnya ni. Saya kena log out dan log in balik. Okay, sebab bila tadi saya set supaya bila orang masuk je dia terus log in. Saya tak sepatutnya set macam tu lah. Okay, ni admin lah. Okay, bila kita pergi kepada bahagian user ni, kita check bahagian user. Dekat all user, okay, yang Fairuz tadi, dia jadi agent. Nampak tak? Okay, dia akan jadi agent lah. So kat sini kita dah berjaya. Okay, tadi bila dia login, dia terus masuk ke kita punya dia punya page lah. Okay, alright. Okay, ini adalah anda dah berjaya buat page. The next one adalah anda nak kena gunakan satu plugin ni untuk anda asingkan harga yang contohnya agent nampak dan harga yang bukan agent nampak. Okay, jadi bila agent masuk je, login je dekat dia punya page ataupun dia punya dashboard, dia akan nampak harga dia, bukan harga yang orang-orang biasa nampak. Okey, baiklah, untuk next step adalah anda kena install satu plugin ni. Okey, plugin ni dinamakan Booster Plus. Okey, Booster for WooCommerce. Okey, plugin ni sangat-sangat powerful lah. Okey, di mana dekat sini dia boleh adjust kita punya price mengikut user role yang ada. Maksudnya contohnya orang tu masuk as a agent, dia akan dapat price agent. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, ni adalah harga untuk Booster WooCommerce. Okey, anda boleh beli ataupun anda boleh klik link pada bahagian bawah ini untuk dapatkan lifetime punya license. Saya ada lifetime license dan anda klik pada bahagian bawah tu, and then ada anda boleh buat pembayaran, and then saya akan installkan ke dalam website anda. Okey, dalam tempoh masa 24 jam lah. Okey, ataupun anda boleh membeli daripada website ni lah. Ni harga-harga dia, yang contohnya untuk single website $9 lah, $9 per month, yang dia bill annually dah 12 lah, macam tu. Okey, alright. Ataupun option lain, anda pergi kepada bahagian description bawah ni, and then anda boleh buat pembelian, dan insyaAllah saya akan installkan untuk anda. Okey, and then contohnya anda dah dapat ni, and then anda dah ada dia punya plugin, anda dah ada dia punya zip file. Macam biasa, anda pergi kepada plugin, install plugin. Okey, macam ni saya dah ada kat saya punya ni, Booster ni. Okey, so saya add new, upload plugin, saya pilih zip file tersebut. Okey, Booster Plus, open, dan saya tekan install now lah. Okey, tapi untuk ni saya dah install. Once anda dah install, anda just pergi pada WooCommerce.
Okay, kat WooCommerce ni dekat bahagian booster setting, anda pergi pada bahagian booster setting. Okay, kat bahagian booster setting ni anda klik booster setting. Sekarang ni anda nak dekat bahagian sini dia ada banyak. Sebenarnya Booster Plus ni ada banyak dia punya function. Tapi untuk video kali ini saya nak terangkan function berkaitan dengan price per user role lah. Okay. Jadi macam mana kita nak asingkan price untuk orang yang jadi agent dengan yang tak jadi agent. Kita pergi kepada bahagian price and currency. Okay, bila kita pergi kepada price and currency ni, kita pergi kepada bahagian bawah, and then kita pergi kepada satu yang dinamakan price based on user role. Okay, anda klik setting. Okay, once anda klik setting, okay, untuk setting ni dia akan membolehkan anda untuk buat ataupun letak harga untuk agent. Contohnya sekarang ni anda kena enablekan modul. Okay, enable modul. Okay, enable per product setting, enable. Okay, harga fix. Okay, show rules on per product setting. Jadi kalau katalah anda nak letak, kalau contohnya anda ada banyak role, admin ada role dia, ataupun stokis, contohnya ada agent, ada stokis, ada dropshipper dan sebagainya, anda boleh letak kat bahagian ni lah. Macam ni contohnya saya akan buat agent lah, enablekan shipping dan sebagainya. Okay, yang lain semua, and then anda tekan save changes. Okay, apa yang akan berlaku kat sini, once anda dah buat macam ni, anda pergi kepada bahagian WooCommerce bahagian produk, pergi kepada all product. Okay, contohnya kat sini, okay, harga untuk organic handpicked coffee ni RM19. Okay, kalau kata harga biasa dia RM19. Okay, tak percaya kita pergi kepada ni, kita pergi ke all product. Okay, nampak kat all product ni kita test untuk satu lah, organic handpicked coffee. Organic handpicked coffee RM19. Jadi kita buka sini, harga dia RM19. Ini untuk orang yang biasa, maksudnya orang yang bukan daftar sebagai agent. Ini harga yang mereka akan lihat. Tapi macam mana kita nak ubah ni kalau kata orang tu login as agent? Dan kita pergi ke sini, kita tekan edit. Okay, once kita tekan edit, okay, nampak tak kat bahagian sini dia ada satu lagi tab, booster price based on user role. Dan anda tekan sini, anda tekan yes. Once anda tekan yes, anda tekan update. Okay, kat bahagian update ni adalah, okay, kat bahagian update anda nampak tak, dia akan keluar untuk agent berapa harga yang kita nak letak. Contohnya harga asal adalah 19, mungkin agent kita nak letak RM15. So kita letak RM15, and then kita tekan update. Okay, okay, jadi kita nak test sama ada agent dapat tak harga yang RM15. So kita pergi kepada, saya buka incognito, Fairuza. Okay, bila agent masuk dia akan login. Okay, siapa yang tak tahu login ni, anda boleh tengok tutorial saya. Saya akan letak pada kat bahagian atas ni. Anda pergi ke situ, and then anda boleh tengok macam mana saya buat login page ni. Pergi ke login. Okay, yang ni yang tadi lah, Fairuz tu kan, yang saya letak nama Fairuz, password saya. Okay, dan saya login. Okay, once login, okay, saya pergi kepada all product. Ini saya login as agent Saya login as agent, saya pergi produk. Nampak tak? Organic handpicked coffee ni dia jadi RM15. Okay, RM15. Tapi kalau saya, contohnya saya log out. Saya log out kan, saya log out. Okay, saya tengok all product. Handpicked coffee ni harga dia RM19. So kat situ kita boleh letak harga untuk agent, dan anda boleh buat benda ni untuk produk-produk yang lain lah. Okay, so jika anda rasa video ini bermanfaat, so pastikan anda like dan subscribe pada Fairuz Razak. Okey, sekarang ni anda dah tahu bagaimana untuk anda buat sistem agent anda yang sendiri, simple, mudah dan cepat.
Okay, jadi anda tak perlu nak pening-pening lagi. Contohnya nak beli sistem ejen yang mahal-mahal. Dengan menggunakan WordPress anda yang sedia ada pun, anda dah boleh asingkan harga. Maksudnya bila dia ejen anda login, dia akan dapat harga as a agent. So, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau ada sebarang soalan, pastikan anda tanya di bahagian komen di bawah ni. Dan jika anda suka pada video-video sebegini, please tekan subscribe dan tekan like. So, bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Check it out.